kasih Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya mengucap banyak terima kasih kepada BPSM kerana menjemput mampu untuk bertukar maklumat mengenai atas tajuk apa itu nilai-nilai murni dalam perkhidmatan awam. Dan sebenarnya perkongsian maklumat ini juga adalah untuk bukan saja untuk saudari, semuanya saudari ya, perempuan, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Kerana pada saya, dalam apa saja usaha manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup ini, pokok pangkalnya adalah nilai dan apa itu etika. Dan nilai dan etika inilah yang membentuk pribadi kita dan yang menentukan destiny kita. So izinkan saya tayangkan di sini betapa perlunya habits, betapa perlunya sikap, betapa perlunya nilai itu, betapa perlunya kata-kata yang keluar daripada mulut kita itu adalah penting supaya kita mengambil iktibar dan juga mengambil sebagai contoh teladan, kerana ianya membentuk habit kita, membentuk karakter kita dan destiny ya. Saya minta maaf daripada mana saya dapat ini, tapi mungkin daripada apa tu kata-kata pujangga lama. Katanya, wash your thoughts, they become your words. Wash your words, they become your actions. Wash your action, they become your habits. Wash your habits, they become your character. Wash your character, it becomes your destiny. So, sama ada dalam falsafah ataupun dalam agama, pada saya yang penting ialah karakter, atau dalam bahasa Melayunya, bahasa Malaysianya ialah peribadi. Peribadi itulah yang membentukkan seseorang itu sama ada dia seorang yang baik ataupun yang tidak baik. Dan sama ada dia berjaya, mungkin dia berjaya di dunia tapi dia gagal di akhirat bagi orang Islam dan orang yang berpegang pada agama. So itulah nilai dan etika ini memainkan peranan yang penting, bukan saja dalam hidup kita tetapi di dalam kerja kita. Dan saya percaya kita semua berkehendakkan kepada a balanced life, hidup yang seimbang. Apa itu hidup yang seimbang? Ya, memang kita diberi masa sebanyak 24 jam satu hari. 8 jam kita bekerja, mungkin 8 jam kita bersama keluarga, dan mungkin pula 8 jam lagi kita tidur. Tapi yang mustahaknya sebagai pekerja, kita perlu membahagikan masa kita itu, dan kita perlu juga mempunyai nilai-nilai ataupun mempunyai mission ataupun visi. Apakah akhirnya hidup saya ini sebagai pekerja, sebagai suri rumah tangga atau sebagai ayah dan sebagainya. So pada saya, balance life adalah begini ya. Cuba perhatikan di situ ya. Kita ada 4 aspek yang utama dalam hidup ya. Yang pertama ialah ialah work, bekerja, kerja. Aspek hidup kita ialah satu ialah kerja. Yang kedua, family and friends, kawan dan juga keluarga kita. Kita ada hak kita, tanggungjawab kita, nilai kita terhadap keluarga. Play atau kita
beriadah, supaya tenang dari segi fikiran kita, dari segi kesihatan kita. Dan akhirnya prayer, sembahyang, munajat kepada Tuhan. Dan dalam aspek inilah, kalau kita boleh memainkan pandangan kita, mempunyai nilai-nilai yang betul, maka kita akan dapat hidup yang seimbang. Bukan saja kita bagus di segi bekerja, seorang pekerja yang cemerlang, tapi juga kita seorang suri rumah tangga, atau seorang bapa yang cemerlang, atau seorang rakan yang cemerlang, atau seorang rakan berkawan yang cemerlang, atau seorang hamba Allah yang cemerlang. Kalau kita hendak kesemuanya cemerlang, that is basically I would say kecemerlangan itu. Kecemerlangan itu bukan saja pada kebendaannya, cemerlang dari segi kebendaannya, achievement in education, achievement in work dan sebagainya, tetapi kecemerlangan itulah kecemerlangan dari segi rohani dan jasmani, terutamanya bagi orang Islam. Kita bukan hendak cemerlang hidup di bumi ini, tetapi di akhir hidup kita itu di akhirat. So, kalau kita fahami di sini, kalau kita telah mempunyai satu tekad bahawa kita hendak hidup yang balance, so saya rasa kita mempunyai vision statement. Apakah visi kita terhadap hidup kita ini? Mungkin pada saya, visi saya adalah I will endeavour to lead a balanced life, spending my time and attention in areas of the 4 points of the cross. So I will devote, saya akan tumpukan masa yang ada pada saya, perhatian saya pada 4 perkara itu. So berdasarkan vision itu, saya mempunyai vision statement. Apakah mission statement saya? Contohnya, to lead a rich spiritual life and to conduct myself in a highly ethical manner in all matters. Yang pertama, dari segi rohaninya, saya hendak a rich spiritual life, dan tingkah laku saya, gaya hidup saya, perilaku saya, tata tertib saya, habit saya dan sebagainya adalah ethically, dari segi etikanya, beretika, bermoral, mempunyai nilai yang murni. To love and care for the members of my family to the best of my ability, to the best of my ability. Kita mesti kasih pada keluarga kita, to the best of, tak kira lah sama ada gaji kita 3,000 ke 300, tapi to the best of ability kita mesti. Seterusnya lah, to perform my work with the highest quality and to treat my associate with respect. Okay, kita nak apa dia? Perform kerja kita the highest quality. Ini konsep quality. Apa itu quality dalam perkhidmatan awam? Senang saja. Quality maksudnya ialah kita membuat kerja dapat memenuhi kehendak-kehendak pelanggan kita. Siapa pelanggan saya? Kalau saudari-saudari semua, pelanggannya ialah ketua saudari lah. That is your internal customer. Dan seterusnya adalah to maintain friendship that bring about joy and happiness. Kita juga nak berkawan dengan orang manusia yang lain, sebab no man is an island. Kita terpaksa berkawan. Dan to maintain my health through proper diet and exercise, to play and to have fun on a regular basis, and to not take myself too serious. Itulah agaknya misi saya, sekiranya saya ingin satu hidup yang seimbang. So dalam itu kita dapat mission. Bagaimana kita mencapai sesuatu mission itu dalam hidup ini? Tak kira lah sama ada kita sebagai pekerja, sebagai ibu dan sebagainya, semuanya bergantung kepada nilai dan etika. So misalnya, kalau saya hendak mencapai mission statement saya, my mission in this world,
my vision for my life. So mungkin yang perlu, value yang perlu saya ada ialah begini. This is value statement. Inilah nilai-nilai yang perlu ada untuk saya mencapai itu. Yang pertama, I commit to these values to guide my decision and behavior. Bermaknanya, itu yang saya kata, dalam semasa kita bekerja, kita ada cara kita bekerja, tingkah laku kita, dan kita juga masa bekerja, kita membuat decision, kita membuat keputusannya. So, keputusannya ada dua. Sama ada kita buat keputusan yang etika, yang bermoral, moral decision, ataupun kita buat an ethical decision atau immoral decision. Terpulang. Sebab itulah dalam bekerja ini, ada yang buat rasuah, ada yang ponteng kerja, ada yang curi tulang dan sebagainya. Semuanya keputusan dibuat itu. Betul, keputusan, tapi sama ada keputusan itu keputusan yang bermoral atau keputusan yang tidak bermoral. Terpulang. So yang pertama, value saya agaknya adalah respect for others. Saya mesti menghormati orang lain. Treat all other people with respect and dignity at all times. Itu value agaknya yang baik lah. Kita menghormati orang, menghormati pendapat dia, menghormati dia. Yang keduanya, ini mustahab, integrity, iaitu honesty in all of my dealings with others and with myself. Ini yang perlu. Jujur, kejujuran itu perlu. Sama ada kita duduk seorang diri atau kita duduk dalam satu kumpulan, tetapi tidak, kita buat kerja itu ialah jujur. Bukan kerana kita nak menunjuk saja kepada ketua kita balik pukul 5, tapi masa bos tak keluar bilik dia, kita buat kerja lain. Apabila dia keluar, kita buat sibuk. Itu kejujur. Tapi balik pukul 5 juga. Orang yang bekerja kuat juga balik pukul 5 juga. Pulang. Dan seterusnya adalah komitmen. Komitmen, ya. Komitmen memperguna application of my energies and capabilities to the people and organisation to whom I have an obligation. Saya akan pergi detail lagi, ya. So, yang pertamanya, kita mesti dengan tenaga, dengan raga, dengan tenaganya, dari segi psikologinya, emosinya, fizikalnya, mestilah committed kepada organisasi kita dan committed kepada kerja-kerja kita. So, ada orang kata, apabila kita terlibat dengan sesuatu kerja, maka kita buat komitmen. Ada orang kata apabila kita menurut perintah, kita buat komitmen. Ada orang kata apabila kita mengatakan sesuatu, kita akan buat itu komitmen. Tetapi pada saya, definisi sebenar komitmen ialah kita telah secara emotionally, psychologically, mentally menghayati kerja itu, menumpukan sepenuh masa untuk membuat sesuatu. That is commitment. Kalau saya boleh bagi example, maksudnya kalau semasa dating tu, masa kita girlfriend, boyfriend tu, saya kata itu involvement. Apabila kita kahwin, itulah dikata komitmen. So itu bezanya. So masa berdating itu bukan komitmen lagi tu. Adakah tak berlaku kahwin tu? Dah boyfriend, girlfriend selama 10 tahun, tapi akhirnya tak jadi kahwin. There's no commitment. So sama juga, kalau kita bekerja, kalau katakan kita ini committed kepada kerja kita, maknanya kita memberi top priority masa kita, tenaga kita kepada kerja. Yalah, masa kita di pejabat itulah. Masa di rumah, committed kepada keluarga. Masa di pejabat, committed kepada ketua atau organisasi di mana kita bekerja. Dan yang akhirnya, inilah manusia pada akhirnya,
kita hendak semuanya cemerlang. Anak kita nak cemerlang. Kita nak semuanya cemerlang. Excellence. Apa dia? Dahi kata apa tu? Mutu, gaya dan apa dia? Excellence. Itu. So excellence ialah kita sentiasa berusaha untuk membuat seberapa baik yang kita boleh. Nak benda tu ke? Betul. Sila. Bagus juga sebab saya banyak minta maaf gangguan. So saya telah memperkenalkan taklimat saya ni kepada beberapa konsep mengenai hidup, konsep mengenai etika dan nilai, ya. Pada saya, walaupun saudari seorang yang cekap, yang very knowledgeable, yang very skillful untuk menaip, mengambil shorthand dan sebagainya, tetapi tidak semestinya saudari ini seorang yang berkesan. Pokok pangkalnya ialah sama ada saudari mempunyai ethical behavior. Apa itu sebenarnya etika, ya? So cakap-cakap tentang etika ni, apa itu etikanya? Senang saja. Etika adalah the principle of conduct. The principle of conduct. Biasanya the principle of conduct ini datangnya daripada sama ada daripada agama yang kita anuti. Kalau Islam tu daripada prinsip-prinsip Islam atau daripada falsafah moral dan sebagainya yang kita anuti. Dan inilah etika ini yang mengatakan bahawa itu yang baik, itu yang buruk. The good and the bad things. Itulah yang menentukan etika. Etika yang menentukan buat ini buruk, buat ini bagus. Etika juga menentukan bahawa buat ini yang betul, buat ini yang salah. Okey, etika. Manakala nilai-nilai pula merangkumi etika itu, maknanya kita mempunyai nilai-nilai yang murni yang mana memberi panduan kepada kita untuk kita berinteraksi di dunia ini, sama ada semasa kita bekerja atau berhubung dengan orang. So kita ada nilai itu yang utama. Kita mesti ada nilai. Kita akan bercakap apa nilai-nilai itu, dan daripada nilai lah diterapnya ke dalam etika itu menjadi cara kita berhubung dengan ketua kita macam mana. Ada cara etikanya. Kalau doktor ada etika kerjanya, agaknya kalau sekretaris ada etika kerjanya. Saya akan baca apa yang saya dapati daripada what manager expect from secretaries. So dengan kata lain, etika ialah menentukan sama ada kita ni seorang yang bermoral atau tidak bermoral. Bermoral atau tidak bermoral. Tapi itu bergantung kepada etika yang mungkin diwujudkan oleh sesuatu profession. Misalnya doktor ada etika kerjanya, sekretaris agaknya ada etika kerjanya, value ada etika kerjanya, kalau ada lah etikanya. So kalau maknanya ahli di dalam profession itu melanggar etika kerja itu, padanya itu tidak betul lah, tidak bermoral padanya lah, tidak bermoral. Sama juga kita ada persatuan dan sebagainya, mungkin persatuan juga mempunyai etika tertentu yang mana kita mesti akur dengan etika itu, barulah kita boleh menjadi ahli situ. Nah, pada saya terbaca lah satu artikel kebetulan, ya. Inilah yang saya dapati. Apakah kehendak-kehendak seorang managers terhadap sekretaris, ya? Apa dia kehendak-kehendaknya? Kita bercakap tentang nilai etika di dalam ni, ya. Nah, what do managers expect of secretaries? Apa dia? Izinkan saya terpaksa guna ini, tapi nampaknya panjang lebar lah, tapi tak apa, kita sama-sama baca, ya. Panjang lebar ni. Inilah dia mengikut seorang manager lah, seorang ketua, ya. Minta maaf, ya, tak boleh baca yang jauh, ya. Tapi tak apa, saya boleh umumkan apa dia itu. So mengikut seorang manager, katanya apa yang dia expect daripada sekretaris dia, yang pertama,
know the full range of my responsibilities and activities in the organisation, and understand my personal goals in achieving them. Agaknya ketua ni nak supaya sekretari itu setiausaha memahami apakah tanggungjawab ketua itu, apakah aktivitinya. Yang keduanya, be able to cope responsibly and expeditiously with all my business affairs for up to 3 or 4 weeks in my absence. Yang ketiga, be well organized and help organize my time, coordinate my appointments and schedules without nagging. Without nagging. Berlebel-lebel mulut ya, apa ni membebel dan sebagainya, without nagging ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, initiate, handle and follow through on projects without being reminded. You have to have your own initiative agaknya. Seterusnya, be courteous, helpful, respectful of my business associate, visitors and clients. Samalah ya, kita mesti bersopan santun kepada tetamu dan juga pelanggan ketua kita ya. Seterusnya, be imaginative and creative, able to produce original ideas when necessary, improve work methods in her work area and mine. Banyak kerja sekretari sini ya. Seterusnya, display resourcefulness, showing initiative in getting past problems without calling on me unnecessarily. Maknanya jika ada problem tu, bos buat apa ini, bos buat apa ini, bos buat apa ini, tapi boleh ada inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalah. Dan seterusnya, ini mustahil ini, move paper efficiently, sebab banyak bertugas dengan mengendali kertas ya. Dan seterusnya adalah mempunyai basic secretarial skills, filing, typing, telephone techniques, to the extent that she is beyond reproach. Dan seterusnya, be calm in a crisis, gracious when tension mounts. When the pressure is on and I perhaps become a little short or lose my self-composure, shrug it off and continue to function as well as before. Kena banyak sabar ya. Seorang sekretari kena banyak sabar, kena marah ke, kena, ada juga yang kena maki tau. Minta maaf lah, ini pengalaman saya sendiri lah. Ada juga saya tengok sekretari yang kena marah, kena maki. Tengoklah bos yang macam mana garangnya, harimau ke dia, singa ke dia, itu ya. So bagi tu apa dia? Kesabaran itu, nilai itu ya, nilai kesabaran itu. Dan seterusnya, ini mustahak, ini nilai dia. Give me her absolute loyalty, yang mutlak ya. Boleh ke ni ya? Bahaya ni ya. So that I may have complete confidence in her to the extent of trusting her with confidential information. Tapi perlunya, sebab sekretari lah orang yang mengetahui tentang projek, tentang promosi orang ya, tata tertib, duitnya yang tu dan sebagainya. So memanglah seorang sekretari itu mesti honest, mesti jujur, mesti amanah, sebab dia menjaga barang-barang yang confidential. Dan seterusnya, ini perlu juga, where possible, read widely and knowledgeably, bringing to my attention published items pertinent to my responsibility. Agaknya itu yang dia suruh potong-potong apa dia, newspaper, kartin dan sebagainya bagi yang relevant information kepada dia ya. Dan seterusnya, obtain facts and information from both within and without the organisation, particularly those things that would be difficult or even perhaps impossible for me to obtain on my own. Ini ada kalanya jadi spy juga. Sekretari ni ada kalanya jadi spy juga tau.
dia ketua ni mungkin dia tidak dapat apa, dia mendapat information lah, rahsia-rahsia orang, siapa yang masuk camp dia ke tidak masuk camp dia dan sebagainya. So agaknya dia yang correct juga rahsia ini ya. But whatever, itu pandangan seorang manager ya. Dan seterusnya, ini mustahak. Be involved in a personal self-improvement program. Itu agaknya ada self-grooming dan sebagainya, cara bercakap dan sebagainya. If convenient, attend management-oriented classes. Kena tahu tentang management, lectures or program, and be involved wherever possible in my major function. Bahaya juga ya, malam-malam pun dia pergi function, kena ikut dia juga ya. Tapi agaknya itulah ya, seorang sekretari kehendak seorang ketua, bos ya. Dan ini juga mustahak sebagai sekretari. Express herself well, both orally and in writing. Mahir menyampaikan pendapat dia, mesejnya, sama dia cara menulis itu. Tak ada ayat bergantung ke, tak ada spelling mistake dan sebagainya. Give instruction clearly and precisely, and know how I feel about certain policies and practices, and where necessary, communicate to others as I would. Dan seterusnya, be willing if necessary to work on to complete a task without having to be asked. Jadi inisiatif juga dia. Dan seterusnya, delegate well. Farm out to others all that should be handled in that way, and supervise and take responsibility for it, training others where necessary. Maknanya you juga perlu delegate jugalah. Ada banyak file di atas meja bos, tanda tangan dan sebagainya, betul, you bagi-bagi kan ya. And then keep my diary up to date. Diary dia mesti up to date kehendaknya. Do basic research, gathering information, even writing a first draft. So kena buat research juga, bukan sekadar hentam saja menulis, tapi at least ada juga buat research, kerja-kerja apa dia menyelidik, even untuk kita buat draft. Dan inilah yang spesifik yang dikehendaki ya, daripada seorang apa dia sekretari. Ini yang dikata apa dia, skill satu mail. Okey, yang pertama, surat-surat yang diterima, incoming mail arranged in order of importance. Okey, yang kedua, telephone calls to be answered promptly with courtesy and consideration. Messages to be recorded accurately with good judgment being exercised in the supply of information to caller. All matters to be handled elsewhere are referred diplomatically. Appointment. Information is obtained as to the purpose, time involved, and discretion used in setting up appointment. Where necessary, material is organized and acceptance of notices of meeting attended to. Visitors. Concern for comfort and convenience is shown to all visitors. Reading materials, refreshment offered is waiting is called for. Saya tak tahu di dalam pejabat kerajaan tak ada agaknya nah. Orang tunggu lama, encik-encik ambillah minum ni, tak ada agaknya nah, dan sebagainya. Tunggulah dia 1 jam situ dan sebagainya. Human relation. Memang seorang sekretari itu perlu human relation. A dignified but friendly atmosphere is maintained in the office. Biasanya orang selalu hormat PA lah katanya. Daripada orang di luar pun hormat PA lah. Ada tabik lah sikit PA ni. So dia kena maintain dia punya apa dia dignified apa tu atmosphere, friendly, tapi friendly atmosphere in the office. Office routine yang lain tu routine lah. Kita membuat kerja typing dan sebagainya. So saya ada baca memang banyak apa dia itu, apa yang dikehendaki, nilai-nilai yang perlu ada kepada seorang sekretari. Tapi saya nak kumpulkan semua itu nilai itu
kepada 1, 2, 3, 4, 5 saja. Kepada 5 nilai-nilai ini. Yang saya panggil ialah nilai-nilai kualiti. So, yang pertama daripada apa yang saya baca tadi ialah seorang sekretari mesti seorang yang tabah, ya. Tabah menghadapi cabaran. Kena marah ke, banyak kerja ke, balik malam ke, orang dengki ke, orang mengumpat ke dan sebagainya, kena tabah. Dan tabah ni saya tak mahu pergi panjang cerita. Cuma saya nak kata daripada saya ambil kata-kata Confucius. Apa itu tabah? Tabah ni, kita makna tidak cepat kecewa, tidak cepat putus asa, tidak cepat patah semangat. Apa itu tabah? Saya tak mahu cerita panjang, tetapi inilah kata Confucius. Memang dalam hidup ini kita menghadapi berbagai failure, kecewaan dan sebagainya. Tetapi katanya, failure is not falling down. It is falling down and refusing to get back up again. That is the real failure. Sebab itulah, masa kita kecil-kecil dulu, saya pun dulu begitu juga, nak belajar apa dia naik basikal tu, jatuh dalam paritnya, masuk dalam semaknya, luka dan tu, kita bangun balik sehingga kita berjaya. Dan begitulah, walaupun kita sebagai sekretari banyak halangan dan cabaran sebagainya, tetapi ketabahan itu ialah apabila kita tidak kecewa dengan kekecewaan atau kegagalan yang kita hadapi semasa kita bekerja. Yang kedua, sama juga, resilience, semangat yang kental, ya. Semangat yang kental, yang tidak mudah luntur. Ini satu nilai kualiti yang tidak mudah luntur. Kita sanggup menghadapi cabaran-cabaran. Dan dalam hidup ini memang banyak cabaran. Dan ada beberapa perkara, faktor yang mana yang biasanya kita takut menghadapi sesuatu, iaitu takut kepada perkara-perkara yang baru. Yang biasalah, kita takut pada perkara baru. Sebab itulah daripada mula kita type dengan manual typewriter, kemudian bos beli electric typewriter, sekali tersentak. Oh, kena belajar pula typewriter elektrik. Lepas tu bos beli pula apa dia PC, kena buat word processor, terhentak pula sekali lagi dan sebagainya. So benda-benda baru biasanya reaksi yang pertama ialah menentang, tak boleh buat, susah dan sebagainya. Yang keduanya ialah salah faham dan tafsiran yang tepat. Okey. Yang ketiganya, takut kepada kegagalan. Dan seterusnya, enggan mencoba, ikatan budaya yang kuat, norma kumpulan yang kuat, dan ancaman terhadap kebolehan dan kepakaran. Jadi itu di antara faktor-faktor yang mana biasanya menghalang kita, membuat kita takut, sehingga kita takut pada bayang-bayang kita sendiri. Sebab itulah pada saya, manusia ini semuanya ada di kepalanya. Kalau kita rasa takut, pada saya memang kita takut lah. Kita keluar malam, kita rasa mesti ada hantu, agaknya ada hantu lah. Atau kita kata kita tidak akan berjaya, kita tidak akan pandai menggunakan word processor, PC untuk membaca, kita tidak menggunakan. Sebab saya percaya dengan kata-kata inilah, ya. Pada akhirnya, if you think you are beaten, you are. Memanglah. Kalau sebelum masuk berperang itu, atau orang lelaki itu bersilat, bergayung dan sebagainya, kalau dia rasa saya ni kalah lah kalau berlawan dengan dia, memang kalah itu. Memang kalah itu. If you think you dare not, you don't. Memang. Kalau dah malam tu kata, agaknya malam ni ada hantu lah. So kita keluar, tengok tunggu kayu pun kata hantu lah. Sebab memang di kepala kita, kita dah takut dan sebagainya. If you like to win, but you think you can't, it almost certain you won't. Memanglah. Sambil berlari tu, saya takkan dapat nombor 1, memang tak dapat lah. Sambil belajar tu, saya mesti tak lulus. Memang saya tak lulus. Memang tak lulus. Akhirnya memang tak lulus. Macam anak kita juga.
Kita kata awang mesti dapat nombor 1. Tak dapatlah ayah ni nombor 1. Memang akhirnya tak dapat sebab dia masa belajar pun dia dah ada negatif apa tu elemen tu, saya tidak akan berjaya, saya tidak akan berjaya. So itu yang dikata di conditioning process. Sebab itulah kalau kita mendidik anak-anak kita ni, kita jangan kata bodoh, awak bodoh, kalau dia buat jatuh apa, awak ni cincai, awak ni clumsy, awak ni tak guna dan sebagainya. Sebab kalau lama-lama kita kata dia tak guna, akhirnya kita oh saya tak guna. Kalau kita kata awak ni bodoh, tak tahu nak belajar, memang akhirnya dia bodoh. That is dari segi psikologinya, that is the conditional factor. Sebab itulah kalau kita nak mendidik anak kita, walaupun dia buat jatuh, kita beritahu sebaik mungkin hari ni buat silap, tapi next time tunjuk dia bagaimana nak bawa dan sebagainya. Jangan terus pukul dia atau kata dia bodoh. Sama juga sebagai ketua, kalau pakai tangan dia tak amanah, awak ni bodoh lah, awak ni tak guna lah. Akhirnya kata, saya memang bodoh, tak payah cepat kerja lah, dia kata. Sama juga anak kita. Itulah yang mustahak kita didik anak kita supaya mereka mempunyai sikap yang positif. Sama jugalah diri kita sendiri. Kalau kita kata kita berjaya, memang berjaya. Kalau Islam, kalau dia kata saya berjaya, tapi dengan usaha dan niat, dengan doa pada Tuhan tu berjaya. Sebab itulah manusia boleh naik ke langit ni. Kau tengok ke langit, boleh naik ke bulan dan bintang ni. Siapa boleh berfikir agaknya mulia. Tapi dengan kecil saja di kepala ni, kecil saja, tapi dia boleh meneroka, boleh menjelajah angkasa lepas. Kecil saja. Tapi if you think you can, pada saya boleh. It's all in the mind. Pada saya. Sebab itulah ada orang kata banyak constraint. Saya tidak boleh jadi seorang pegawai yang berkualiti, yang cemerlang sebab pejabat saya ini tak cukup duit dan sebagainya. Saya tidak boleh jadi pelajar yang baik sebab keluarga saya miskin, anak nelayan dan sebagainya. Saya daripada Terengganu. Dulu Terengganu miskin lah. Zaman saya dulu lah. Zaman saya kecil-kecil dulu miskin, tapi sekarang ni orang kaya lah. Tetapi ramai juga anak orang miskin tu, anak orang nelayan dan sebagainya, boleh masuk universiti dan boleh jadi pegawai. So ada orang miskin kata memang saya miskin, so forget about it lah, tak payah belajar lah, saya miskin. Tapi ada orang putus tangan, ada putus malam, ada yang lumpuh nak kahwin juga dia ni. Ya, lumpuh mau kahwin juga, ada juga yang kahwin. Tapi orang yang sihat badan tak mau kahwin ada juga ya. So it's all depend pada attitude kita terhadap hidup ini. Adakah kita ini banyak pada positive attitude atau negative attitude? Samalah kalau kita nak jadi seorang pekerja yang baik, yang cemerlang, tanya diri saya, tepuk dada, tanya saya nak jadi orang yang cemerlang, yang baik, seorang pekerja yang berkualiti. That is your vision. Saya rasa tidak ada yang boleh menentang. Tetapi di dalam diri kita, itu yang dikata the inner critic itu. Ada kalanya agaknya dalam Islam tu dikatakan syaitan agaknya. Kalau kita nak buat baik satu, tak boleh dalam hati kita, tak boleh buat baik ini, tak boleh. Ada menghalang kita sesuatu tu. Padahal kita boleh menentang halangan daripada diri kita tu. Kalau kita tengok, itu tinggilah, saya tak boleh panjat itu. Ada saja. Saya tak boleh belajar jadi macam dia. Ada saja. Padahal kita boleh itu. Agaknya sesuatu dalam diri kita yang kalau di segi psikologi panggil dia inner critic, yang mengkritik kita, awak bodoh dan sebagainya. Ada je. Tapi coba kita lawan benda itu yang katanya, saya tak tahu apa benda itu, tapi didefinisikan sebagai the inner critic itu, yang selalu menghalang kita. Kita nak bekerja baik, tiba-tiba dalam hati kita, awak tak akan boleh jadi seorang pekerja yang baik, orang lain itu lebih baik pada awak. So itu yang biasa menghalang kita. Dan ada kalanya kawan-kawan kita yang menghalang kita. Biasalah ya. Itulah kalau kita balik pukul 5 tu, datang di belakang kita, apalah you ni kerja sampai pukul 5, akhir bulan dapat gaji juga ya. So itu yang melemahkan kita. Tak apalah. Dan seterusnya, life better don't always go to the stronger or faster man. Memang hidup ni tak kira lah besar ke, dia kecil ke, dia cacat ke, dia sempurna ke, tetapi but sooner or later the man who wins is the man who think he can. Pada akhirnya, tak kira lah hidup ni memang banyak cabarannya. Sebagai pekerja ada cabarannya, kita ada yang besar tubuh, ada yang kecil. Tapi pada akhirnya, orang yang berjaya itu ialah orang yang percaya dia boleh melakukan itu.
So ini yang saya selalu menjadikan satu dan ceramah saya tiap kali itulah, sebab saya biasanya terima komplain daripada ketua-ketua pejabat. Ada juga ketua dan pekerja yang mengatakan, oh, saya tidak boleh jadi kualiti, pejabat saya tidak boleh menjadi pejabat yang cemerlang kerana saya tak cukup duit dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi pada saya, itu bergantung pada kita, sama ada kita mempunyai sikap yang positif atau negatif. Nah, seterusnya kita pergi pada fikiran terbuka. Kita mesti mempunyai fikiran terbuka. Konsep sekarang ini dipanggil pemikiran global, globalization. Oh, ini cerita yang besar ni. Globalization maknanya kita bukan saja berada di Kuala Kinabalu saja, tapi kita pergi ke Kuala Lumpur, kita pergi ke London, kita pergi Washington, kita pergi ke Tokyo dan sebagainya. So, open mind. Apa yang berlaku di dunia, apa dia pembaharuan yang ada. Kalau orang pakai komputer, nak pakai komputer, nak pakai itu dan sebagainya. Dan dalam perkhidmatan awam ada 1, 2, 3, 4, 5. Inilah dia pemikiran-pemikiran yang negatif yang selalu menghalang kita menjadi pekerja yang cemerlang, yang mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang cemerlang. Ini dia. Secara ringkas, saya laju saya pergi. Yang pertama ialah sikap dan pendirian yang rigid dan negatif terhadap idea-idea baru serta pantas menolak apa-apa cadangan dan rancangan baru. Memanglah kita kalau ada yang baru tu, seperti saya kata tadi, benda yang baru biasanya kita enggan menerima. Yang rigid, susah nak menerima. Yang keduanya, pemikiran yang sempit dan parokial. Ke tempat kita saja. Kau duduk di ranau saja, tengok di sekeliling tu saja, parokial. Ya. Mempunyai penglihatan yang berjangka pendek dan mementingkan hasil yang diperoleh dengan cepat. Itu yang saya kata, kalau di Semenanjung dulu kita ada skim cepat kaya, Pak Mantelo, skim cepat kaya. Oh, memang laris tu, memang laris, hingga ramai yang tertipu, hilang duitnya. Daripada nak bekerja dapat pulangan yang hebat, yang banyak, yang cepat, akhirnya hilang duit. Kerana kita biasanya manusia tidak mahu tunggu lama. Sebab itulah kalau kita buat rancangan Malaysia yang kelima dan sebagainya, ada kali kita tanpa lama tunggu tu, kita tak berapa berminat. Kita hendak hasilnya segera. Kalau boleh kita nak instant. Sebab itu sekarang ni instant mi, sekarang nasi pun ada instant. Semuanya segera dan sebagainya. Dan seterusnya adalah ini mustahak. Pemikiran yang menitik beratkan kepentingan persendirian, your personal interest. Personal interest lebih mengatasi daripada kumpulan tanpa mengira kesan yang buruk kepada organisasi, masyarakat dan negara. Itulah. Tak apalah, go to hell with my organisation, to my office, go to hell my boss, asal saya boleh buat direct selling. Saya dapat banyak duit. Saya datang kerja tak apa, guna telefon pejabat pun tak apa. Saya telefon sana buat direct selling, jual Avon, Nutramatic dan sebagainya lah. Ataupun duduk di office mengait-ngait itu, tak apalah, gasak lah apa yang berlaku di pejabat saya dengan my personal interest, saya dengan kepentingan diri saya sendiri. Itu nilai-nilai yang tak baik tu, ya. Kalau kita mempunyai nilai yang personal interest mengatasi kita punya organizational interest, ataupun kita punya pejabat itu kita punya colleague itu interest, maka tunggulah satu hari jahanam lah pejabat kita itu. Dan seterusnya ialah pemikiran yang sentiasa mencari peluang dan kesempatan untuk menindas dan menghalang usaha orang lain serta hanya dapat melihat keburukan dan kelemahan orang lain. Ini biasalah. Itu dalam pepatah kita ada kita nampak keburukan orang lain tu, yang kita punya kita tak nampak. Yang biasanya orang nak cuba naik atas tu, biasanya lah adalah sifat dengkinya, khianatnya, mulalah nak tindas tu.
Mulalah buat gosipnya, mulalah nak jatuhkan dia. Kalau dapat tu cemerlang, mana boleh dia dapat cemerlang, dia ni tak boleh, tak boleh, dia buat cerita lah, buat ini nak silap dan sebagainya. Itu manusia, lumrah manusia lah ya, lumrah manusia. Dan dia tak baik, itu dengki tak boleh, dengki tak boleh. Dan seterusnya lah, akhirnya sedia menerima tahap prestasi yang rendah. Memang benda ni rendah je duduk, okey, tinggi sikit. Sedia menerima tahap prestasi yang rendah dan yang senang dicapai tanpa banyak usaha. Ada orang, tak apalah, saya bekerja ikutlah tahap saya, tak ada payah apa dia tinggi apa nak dapat menegakkan melintang, tak payahlah, ikut saja. So itu satu nilai yang tak baik juga. Saya ingat Tuan Musi boleh kita itu nampak ramai juga gelisah, agaknya letih. Kita 2-3 minit kita rest, boleh ya? Terima kasih. So kita rest 2-3 minit, 2-3 minit campurnya jadi 5 agaknya ya. Ini nilai juga. So kita ambil 2-3 minit, 5 minit lah. Taknya kurang daripada 5 minit aja. Ya, boleh saya sambung? Terima kasih. So terima kasih banyak kerana apa dia. Air ya, tak apa. Terima kasih banyak. Kalau saya minum air, saya berhenti terus. Nah, saya tadi cuba dia memberitahu nilai-nilai kualiti ya. Saya dah habis pada fikiran terbuka. Nah, yang seterusnya lah ambition to succeed, bercita-cita untuk berjaya. Ini nilai kualiti, bercita-cita untuk berjaya. Saya tak mahu banyak apa dia explanation, cuma saya nak buat satu cerita. Cerita ni cerita betul tak? Cerita ni cerita betul ya. Dia dengan ungkapannya begini ya. Ceritanya ini di mana saya pergi, agaknya saya banyak bercerita inilah. Tapi saya suka cerita ini sebab cerita inilah yang boleh menyedarkan kita bahawa memang ada problem dalam hidup kita. Tetapi how do you manage? How you manage your problem, itu yang penting pada saya lah. Ceritanya sepasang suami isteri muda, asalnya daripada London, dia berkahwin di London lah. Dan si suami ini bekerja sebagai askar pada zaman Red Indian, askar Amerika. Kita dulu tengok filem saya lah, masa kecil dulu kita panggil scout ya. Naik kuda pergi memburu Red Indian. So selepas dia berkahwin, so suami isteri ni berpindah ke San Francisco, di California lah ya, di California. Duduknya di tepi, di pinggir padang pasir. Jadi di situ kerajaan Amerika sedialah agaknya pondok pada dia. Bukan seperti di rumah di London, rumah batu, tapi di situ ialah pondok saja. Dan memanglah padang pasir itu panas, memanglah panas, berdebu, tidak ada bunga-bunga yang cantik, tumbuh-tumbuhan yang cantik. Dan Red Indian ada, there's Red Indian community di situ, berhampiran dengan rumah apa dia sepasang suami isteri ini, ada di situ. Dan si suami ini memanglah kerja dia sebagai askar, biasalah tinggal isterinya, kesepian, keseorangan, kerana dia banyak meronda, pergi memburu Red Indian lah, pergi berperang dengan Red Indian. So tinggallah isteri muda ini dengan rasa yang kecewa, yang apa dia menderita, kerana dia tidak ada orang yang boleh dia berbincang, bersembang, berlepak, kata orangnya sekarang ni ya. Sebab Red Indian tu, komuniti Red Indian tidak boleh berbahasa Inggeris, so dia tidak boleh bercakap bahasa Inggeris, tu tak ada. Dia tidak boleh pergi ke padang pasir, makan angin dan bersiar-siar sebagainya kerana berdebu, panas. Dan dia tidak boleh menikmati keindahan alam di situ kerana memang padang pasir tidak ada tumbuh-tumbuhan yang menarik dan sebagainya. So lama kelamaan si isteri muda ni boring dengan husband ni lah, fed up, boring, lonely, frustrated. Dia tulis surat pada ibu dia. Dia kata dah fed up hidup bersama suami dia. Suami dia dah lah banyak kali tinggal dia, duduk dia seorang tu, dan dia tidak boleh bergaul dengan Red Indian situ. So dia kata pada ibu dia, saya nak balik, nak tinggal suami saya, nak balik ke London. Tapi ibunya seorang yang bijaksana, dia bagilah nasihat sekian-sekian. Tapi ada satu ungkapannya, katanya begini ya.
dalam surat ibunya katanya begini, two men look out from prison bar. Ini dua orang banduan lah, dia duduk termenung lah. Banduan ni apa kerja dia? So one saw mud, satu tu tak lumpur cari luar tu, lumpur gelap dunia dia. The other saw stars, dan seorang lagi tu nampak bintang-bintang ya. Saya tarik sana pergi sana. Yang seorang lagi tu nampak bintang-bintang ya. So si isteri muda ni, anak dia ni, perempuan ni mendapat satu idea lah, satu iktibar, satu pengajaran. Dia sekarang ni nak mencari bintang, dia tak mau mencari lumpur ya. So apa yang dia buat tu, dia keluar daripada rumah dia, dia pergi berjumpa dengan komuniti Red Indian itu, belajar bahasa Red Indian. Dia belajar, dia boleh bercakap, akhirnya dia belajar budaya di situ, norma hidup Red Indian, nilai dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi seorang yang pakar dari segi budaya, cara hidup Red Indian di situ, dan boleh mengarang sebuah buku. Dia juga pergi ke padang pasir, walaupun tak ada banyak apa dia tumbuh-tumbuhan yang menarik, dia kaji apakah tumbuh-tumbuhan di padang pasir itu. Akhirnya juga dia menjadi seorang pakar dari segi tumbuh-tumbuhan di padang pasir, boleh menulis buku. So saya mengambil iktibar daripada cerita ini selepas saya baca tu. Inilah my favourite story agaknya, di mana-mana saya pergi, bahawa dia tidak tukar Red Indian itu, masih lagi Red Indian, tak boleh berbahasa Inggeris, pakaiannya taklah begitu hebat dan sebagainya. Dia tidak tukar padang pasirnya, masih juga berdebu, masih juga panas, tetapi yang dia tukarnya ialah attitude dia. Attitude dia terhadap itu yang perlu. So memang kita banyak constraint dalam kita bekerja, kita banyak problem. Sebab memang manusia ni ada problem. Kalau tak ada problem, matilah kita je. Orang yang tak ada problem, orang yang mati. Tapi kalau Islam tu ada problem juga di soal pula dia. Tapi memanglah, kalau kita, orang yang tak mau problem itu orang yang mati. Orang yang hidup memanglah mempunyai problem. Sebab untuk hidup dia menghadapi cabaran dan sebagainya. Memang banyak constraint. Sama juga di pejabat kita, tak cukup kertas lah, tak cukup meja lah, tak cukup duit lah. But how kita manage kita punya problem itu yang mustahak. Sebab itu ada orang yang tak boleh manage problem dia bunuh diri. That's the end of that lah. Dia bunuh diri, dia tak boleh lah problem dia. Tapi sebenarnya banyak cara-cara itulah. Ada orang berhenti kerja, dah fed up dengan bos dia, very difficult boss ke, fed up, okey, berhenti kerja. Macam-macam yang berlaku. Tetapi pada cerita ini, apa yang perlu ialah having the right positive attitude itu perlu. Dalam segala undertaking yang kita buat, sama ada kita sebagai pekerja, sebagai ibu dan sebagainya, kita perlu ada right attitude. Dan itu membawa saya kepada kata-kata, ini pun saya memang suka buat quotation, iaitu kata Clement Stone, katanya, there is little difference between people. Tak banyak beza kita ni, antara kita tak banyak, saya, saudari tak banyak beza. Mungkinlah rupa beza, tapi kulit ada dan sebagainya. The little difference is attitude. Saudara mungkin attitude yang positif, saya banyak yang negatif. Attitude hidup kita macam mana kita melihat hidup ini. Ada orang melihat hidup ni semuanya negatif je, itu susah, ini susah. Ada orang melihat ini boleh, itu terpulang pada kita ya. But the big difference is whether it is positive or negative. Itulah yang membezakan sama ada kita seorang yang berjaya atau gagal. Berjaya atau gagal. Saya ada baca buku, saya tak buat buku itu, Stepping Out. Ceritanya mengenai dengan entrepreneur, jutawan di Singapura, China, bangsa China. 4 orang saya baca itu. Semuanya bermula dengan orang yang miskin, datang daripada negeri China, menjadi kuli, bekerja jual sayur, menjadi hawkers, bekerja jual ikan. Tapi akhirnya menjadi jutawan, entrepreneur dan sebagainya. Salah seorangnya adalah pembuat biskut Kong Guan. Ada buku tu, saya lupa, biasa saya tunjuk pada tu. So sebenarnya itulah, tak kira lah daripada kita asal daripada mana, tapi kalau kita ada attitude yang betul, the right attitude, positive attitude, tidak kira sama ada kita daripada anak miskin ke, daripada keluarga yang tak ada, tapi kalau kita ada attitude. Sebab itulah kata, dalam hidup ni macam kata Confucius tadi, kita
mungkin kecewa. Tapi kalau kita berlenang air mata jadi macam Piramli je, sebab apa dia kekasihnya lari, dia jadi buta, tak kerugi jadi buta. Padahal ramai lagi perempuannya. Tapi itulah kata ya, bagaimana kita memandang hidup ini itu perlulah. Dan sama juga bagaimana kita memandang kerja kita itu. Memang kita banyak kerja, memang banyak problem. Dia kata, banyak sangat kerja. Dia balik pun dia bergaduh suami dia. Buat apa begitu je. Habislah kerja di rumah lah. Di pejabat lah ya. Tapi bagaimana kita punya attitude yang baik. Ada orang boleh twist yang problem jadi opportunities. Itu yang kata orang tu. Problem jadi opportunitiesnya. Sebagainya. Nah, kita dah pergi kepada apa tadi? Pada ambition. Dan akhirnya ialah ini mustahil. Kalau tak ada ni tak boleh hidup lah. Tak ada ini tak boleh hidup lah. That is self confidence. Itu satu nilai quality. Self confidence. Ya, self confidence. Kita rasa bukan, kita mempunyai keyakinan. Itu yang mustahilnya. Kalau kita tidak ada keyakinan, maka dan apa saja usaha yang kita buat susah atau sukar untuk kita mencapainya. Dan saya nak guna satu lagi ungkapan daripada F.W. Robertson. Katanya, whoever is satisfied with what he does. Kalau kita ni, itu yang kata cepat apa dia berpuas hati, tak apalah, saya tak payah belajar, saya tak payah bekerja kuat, tahap saya begini, tak apalah, gaji saya banyak ni, tak apalah, rumah saya begini, tak apalah, kereta saya tak. So whoever is satisfied with what he does has reached his culminating point, he will progress no more. Memanglah, kalau kita rasa kita dah hidup ni dah selesa, bekerja tu selesa, dapat gaji tu selesa, tak mahu belajar lagi dan seterusnya dan sebagainya, tak mahu tingkatkan lagi dari segi kualiti kerja kita, he will progress no more. Sama juga satu tamadun, satu bangsa. Kalau satu bangsa itu kebanyakannya tidak mahu lagi bekerja keras, berusaha dan sebagainya, memanglah bangsa itu akan jatuh. Itu yang berlaku kepada Jepun. Pada selepas Perang Dunia Kedua, hancur negara Jepun. Tetapi kerana dia ada semangat yang kental, confident untuk berjaya, daripada sebuah bangsa yang hancur lah kira, menjadi satu the giant economic powers, mengatasi Amerika dan sebagainya. Sehingga sekarang ni kalau di rumah kita ingat semuanya barang-barang Jepun saja. Kenapa? Bukannya kerana dia kaya macam Malaysia, dari segi natural resourcesnya dia tidak ada biji, tidak ada getah dan sebagainya. Tapi yang dia ada ialah the power of the mind. Rakyat dia tu sanggup bekerja, sanggup belajar dan ada confidence untuk berjaya. Singapura pun begitu juga, berjaya. Singapura, satu island yang kecil, ya, satu tu. Tapi satu apa dia a newly industrialized country. Taiwan pun begitu juga, Korea pun sama. Switzerland, satu negara yang apa ada pada dia? Gunung ganang salji saja. Tetapi dia punya currency, dia punya mata wang salah satu yang kukuh di dunia ni. Dan pada saya, itu yang saya kata, gold is not wealth, wealth is not gold. So bukan semuanya emas itu kekayaan, dan bukan semua kekayaan itu emas. Tinggal lagi bagaimana kita mengguna kekayaan yang ada pada kita itu untuk memanfaatkan hidup kita. Sebab itulah kalau ada anak kaya katanya, ya, dia banyak terima pusaka daripada ayah dia, banyak duit. Tapi kalau dia tidak ada nilai yang baik, etika yang baik, suka membazir, berfoya-foya dan sebagainya, akhirnya harta yang ada pada dia pun akan hancur juga. Sama juga di pejabat kita, walaupun kita pejabat yang diberi peruntukan banyak, 3 milion sebagainya, tapi kalau kita seorang manager, kita seorang pengurus, pentadbir, pekerja yang banyak membazir itu, maka kita tidak akan berjaya. So nilai itu perlu, tidak suka membazir, suka berjimat, jujur, amanah itu perlu. Saya nak ambil cerita sikit saja, Tuan Pengerusi. Saya ingat saya ada 15 minit lagi, sebab saya diberi 1 jam, ya. Sikit lagi, ya. 12.40. Kita berhenti 12.40. Sekarang
minit. So saya patut habis pukul 12. 12? 15 itu yang saya kata tu. Ya. So itulah kita kata apa tu yang saya kata tadi itu berkenaan dengan harta, nilai dan etika kita bekerja itu perlu. Saya nak buat satu cerita. Bukan cerita. Ini satu fact. Ini bukan cerita, ini satu fact. Kita ada di dalam public service ni lebih kurang 900,000 orang. Okey, 900,000 orang. Kita ambil lah kata satu hari 1/3 daripada 900,000 orang ini buang sehelai kertas sebab kerjanya tidak berkualiti. Banyak spelling mistake, banyak typing error, buang. Satu orang satu hari 300,000 orang buang 300,000 helai kertas. Okey, di seluruh Malaysia lah, bukan di Kota Kinabalu. Katalah kertasnya harganya 3 sen saja. 3 sen saja. 300,000 helai satu hari dibuang RM3,000 kata ya. Satu hari. 10 hari RM30,000. Satu tahun agaknya kalau kita tidak membazir, sekretari tidak membazir, typist tidak membazir kertas ini right at the first time, kerjanya buat dengan tepat pada kali yang pertama masa type itu, tak perlu retype, redo, rework dan sebagainya, kita boleh agaknya dapat semua duit itu, bayar bonus untuk kita. Tapi sebab kita banyak membazir, kerajaan pun tak mau bayar bonus dekat kita. Itu satu saja. Apa kata kalau sekretari atau pekerja tu membuang masa satu orang satu hari duduk 5 minit saja atau 30 minit di kantin tu. Imagine ya, berapa ribu jam masa kita telah membazir itu. Dan semuanya dan nilai yang perlu kita ada ini, itulah bukan untuk diri kita tetapi untuk siapa? Untuk kita membazir duit rakyat. Sebab itulah kita tengah awal ni ada social obligation, social responsibility, amanah kepada rakyat. Baru ni ada election. Kenapa kita memilih kerajaan? Pada saya ada 5. Kita memilih kerajaan yang pertama supaya dia memberi kita rezeki, ada social pembangunan sosial ekonominya supaya kita boleh dapat duit. Yang keduanya supaya kerajaan memberi kita agaknya ketenteraman, keamanan. Tidak ada berperang, tidak ada mencuri, yang crime yang tinggi dan sebagainya. Yang seterusnya supaya kita ni tidak ada kemiskinan agaknya. Ada equal distribution of wealth agaknya. Dan seterusnya kita juga berkendak kerajaan beri kita, anak kita, pendidikan pada anak kita, pada diri kita, memberi perubatan pada kita, pada anak kita dan sebagainya. So untuk itu semua kerajaan perlu hospital, kerajaan perlu pejabat, kerajaan perlu polis, kerajaan perlu sekretari, kerani, pegawai dan sebagainya. Sebab itulah masa saya bekerja di SPA, saya ni temuduga. Saya pilih apa dia, kerani, pilih jurutype, pilih jurawat dan sebagainya. So sebenarnya kita tak paksa sesiapa. Kita bagi orang, dia minta, dia bagi, kita bagi temuduga. Kita percaya dia ada potensi. Masa saya temuduga tu saya tengok parti dia. Saya belajar body language lah. Dia duduk macam mana, dia cakap macam mana, kita provoke dia penyabar semua. So, sekurang-kurangnya dapatlah 80%. Ada juga yang berlakon juga. Tapi sekarang 80% kita kata, oh dia mempunyai potensi untuk menjadi kerani yang baik. So kita ada profil lah kerani-kerani, watak dia macam mana, fizikal dia macam mana, kalau nak jadi nurse fizikalnya macam mana, orang yang cergas, tak boleh yang pun dia lemah dan sebagainya. So dia datang bekerja. Kalau kita buka hospital, kita hantarlah hospitalnya. Yang sedihnya, apabila dia dapat confirmation saja, mulalah malasnya, kerja cincannya, tinggal pejabatnya. Tapi sebelum confirmation bekerja okey. Lepas dia confirmation, mulalah. Tapi sebenarnya yang kita buat itu ialah gaji yang kita terima itu sebenarnya daripada rakyat. Gaji emolumen kita dan juga untuk projek pembangunannya datangnya daripada belanjawan. Dan belanjawan itu adalah kutipan daripada cukai. Cukai itu adalah cukai lah ayah kita, mak kita, saudara kita, rakan kita, tawalan kita dan sebagainya. So kita sebenarnya dibiayai oleh rakyat. So kalau kita mengkhianati, tidak bekerja berkualiti, tidak punya nilai, rasuah, nepotism, lebih menitik beratkan pada keluarga, malas, membazir,
bamrani pejabat, ambil barang pejabat ke dan sebagainya, membuat kerja pergi bayar utilities, electricity masa pejabat 2-3 jam balik, atau dah habis pejabat bawa balik dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan saja kita kawan Islam, bukan saja kita berdosa bukan saja kita buat tak baik, it's morally wrong, tetapi dari segi agama Islam pun memanglah berdosa. Sebab dalam Islam, saya bukan Islam, dalam Islam ibadat ini bukan saja sembahyang, puasa, naik haji, zakat, tetapi bekerja juga adalah ibadat. Dan dalam Islam, bekerja juga mestilah berkualiti, mestilah mempunyai nilai dan etika yang berkualiti. Saya sebut di sini sabda Rasulullah, katanya, Allah suka kepada seseorang di antara kamu yang mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Ya, Islam berkenakkan pekerja dia, orang Islam tu yang bekerja, orang Muslim tu bekerja dengan sempurna. Maknanya bertanggungjawab daripada A sampai Z tu. Jangan dia tinggal tu kerja, dia lari lebih kepada pentingkan diri. Yang keduanya, katanya, ini surah Al-Kahfi ayat 7, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji, dia nak menguji yang terbaik, dan siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Semuanya, kalau kita menjadi seorang Muslim, seorang Islam, kita mesti cemerlang, kita mesti nilai-nilai dan etika yang cemerlang. Sebab dalam Islam tidak ada substandard, tidak ada kurang cemerlang atau cemerlang, dua je, sama dia masuk neraka atau syurga. So kalau nak jadi pekerja yang cemerlang, mesti cemerlang betul-betul lah, pekerja yang jujur, yang amanah, yang bertanggungjawab, yang membuat ikut undang-undang dan sebagainya. Kalau nak jadi ibu, mesti ibu yang cemerlang. Apakah tugas seorang ibu yang cemerlang? Kalau nak jadi anak, mesti anak yang cemerlang. Barulah kita boleh masuk syurga. Sebab itu dalam Islam, kita tidak ada substandard. Orang Islam mesti bekerja dengan cemerlang. Please bear with me. Orang Islam mesti bekerja dengan cemerlang. Orang Islam mesti, pekerja Islam mesti punya akhlak-akhlak, iaitu nilai-nilai etika kerja yang mulia, yang patut mengatasi orang lain. Sepatutnya ya. Kenapa saya kata begitu? Kenapa saya berkata begitu? Sebab orang Islam ni dijadikan sebagai khalifah di dunia. Tapi malangnya, yang malasnya, yang itu orang Islam juga ya, yang malasnya, yang rasuahnya, yang pontengnya, yang bagainya ramai juga. Dan tidak kurang juga ada yang rajin, dan ada juga yang masalah yang rajin dan malas pun sama juga. Tapi saya bercakap dari segi prinsip, iaitu nilai dan etika Islam berkenakkan sebab Islam itu menjadi cemerlang. Sebab itu dah hidup kita ambil air sembahyang tu, kita sembahyang begitu pancua. Kalau waktu zuhur pukul 12.30, kalau kita sembahyang pukul 12.29, tak aci, cancel, null and void katanya. Kenapa kita tidak pancua? Sebab itu punctuality, timeliness di dalam Islam itu penting. Ini nilai yang penting ni. Kita datang pejabat, kalau kita janji pukul 8 lah, punch card, tak adalah 81 minit dan sebagainya. Itu nilai Islam tu. Sebab Islam pada punctuality. Dan Islam juga ada peraturan-peraturannya. Kalau sembahyangnya mesti berdiri begini, rokoknya begitu, sujudnya begini, ada cara-cara. Kalau you berdiri begini ke, rokok duduk begini ke, tak aci. So please bear with me, Muslim apa the workers, bahawa Islam itu mementingkan kualiti, bukan saja nilai-nilai yang saya sebut tadi itu, berani, cekap dan sebagainya. Dan akhirnya, saya diberi masa 15 minit ni. Akhirnya, segala yang saya cerita tadi meliputi nilai-nilai yang umum. Saya tak mau membeber. Saya akan cerita, yang pertama ialah amanah, yang kedua itu saya tak mau. Itu membeber sajalah. Sebab pada saya boleh bercerita. Kita mesti seorang yang amanah. Tapi sebenarnya terpulang pada diri kita. Saya cuma boleh kata je, kita mesti amanah. Tapi semuanya berpulang pada kita. Sebab itulah saya percaya bahawa didikan nilai dan etika yang baik ini ialah daripada keluarga.
Sebab itulah kalau kita boleh mendidik anak kita daripada awal lagi supaya mempunyai nilai-nilai yang murni, etika yang baik, akhlak yang baik, insya-Allah agaknya dia akan menjadi seorang pekerja yang baik, warga negara yang baik dan berjaya agaknya itu. Dan akhirnya semua nilai-nilai yang kita cuba terap dan cuba kita amalkan dalam hidup ini ialah untuk mencapai kecemerlangan, ya, kecemerlangan. So apakah dia kecemerlangan dalam kerja kita? Kita nak tahu, adakah saya ni seorang yang cemerlang? Ataupun adakah organisasi saya ni sebuah organisasi yang cemerlang? Pada saya, ada 4 kaya pengukurnya. Adakah saya seorang sekretari yang cemerlang? Adakah saya seorang sekretari yang berkualiti kerjanya, yang berprestasi tinggi agaknya? Yang pertama ialah keberkesanan, atau dalam bahasa Inggerisnya effectiveness. So, maksud di sini keberkesanan ialah kita membuat sesuatu kerja, itu mengikut apa yang diberi pada kita, mengikut senarai tugas kita. Maknanya kalau you sebagai sekretari, buatlah kerja sebagai sekretari mengikut senarai tugas. Jangan sibuk-sibuk kerja kerani dan sebagainya. Kalau dia seorang kerani, buatlah kerja keraninya, supaya dia jangan sibuk-sibuk buat kerja jurutype dan sebagainya. Kalau dia satu organisasi, adakah dia membuat projek, aktiviti, program selaras dengan pencapaian objektif fungsi dan objektif organisasinya? Maksudnya, kita membuat kerja ni doing the right job. Kita bukan buat kerja yang tidak betul, tapi doing the right job. That is effectiveness. Itu yang mustahak. Sebab in the final analysis, at the end of the day, kita sebagai pekerja diberi nilai oleh ketua kita, SKT kita, dan juga penilaian tahunan kita berdasarkan pada apa yang telah kita janji kita akan buat, apa yang ada dalam senarai tugas kita, sama ada kita telah memenuhi, melaksanakan itu. So dengan kata lain, keberkesanan ialah supaya tidak ada penyelewengan, tidak ada rasuah, tidak ada nepotism semasa kita membuat kerja. Yang keduanya ialah kecekapan, efficiency. Apa itu efficiency? Efficiency ialah doing the job right. Kita membuat sesuatu kerja dengan betul. Maksudnya, kita ada peraturan, so kita ikut peraturannya. Misalnya kita ada file manager, kita ikut file manager. Bagaimana kita membuat satu kerja? Misalnya seorang sekretari bagaimana membuat filing system, apa yang perlu dibuat, A, B, pergi Z dan sebagainya. Dan juga kita membuat kerja itu mengikut jangka masa yang telah ditetapkan. Maknanya kalau you buat satu kerja yang dikenaki mengikut jangka masanya mesti siap dalam masa 3 hari. Kalau boleh dibagi dalam masa 3 hari, you are efficient. So doing the job right. Kita mengikut peraturan dan juga mengikut jangka masa itu. Dan yang seterusnya adalah bertanggungjawab. So ini yang berlaku, ya. Kita ada CBT, ya, Criminal Breach of Trust, mencuri duit pejabat, seperti yang berlaku BMF, skandal BMF, Cik Harun dulu di Bank Negara. Semuanya ambil bijak semua yang efisien, yang pakar, yang bagus dalam bekerja, semuanya yang agaknya bekerja berkesan. Tetapi kalau dia tidak bertanggungjawab, berintegriti, maksud berintegriti, kalau dia tidak mempunyai nilai-nilai murni seperti amanah, bertanggungjawab, mengikut undang-undang, maka tidak ada guna juga kita seorang yang berkesan atau seorang yang efisien, tetapi kita tidak mempunyai nilai-nilai etika kerja. Sama juga kalau you seorang sekretari yang very knowledgeable, very skillful, PRO yang baik, public relation yang baik, human relation yang baik, tetapi kalau tidak mempunyai nilai integriti, amanah, bertanggungjawab, jujur dan sebagainya, maka dia tidak juga boleh dinilaikan sebagai yang berjaya. Dan akhirnya ialah responsif kepada kehendak-kehendak pelanggan kita. Responsifnya maknanya kita mendengar apa cadangan-cadangan orang,
Kita ada kalanya, itu yang baiknya kita jangan jadi sombong. Sebab itu salah satu nilai yang hendak diterapkan dalam apa dia mata awal ialah kita tidak sombong. Saya rasa lebih baik kita merendah diri daripada kita sombong. Konsep maksud sombong ni adalah kita rasa kita besar. Orang lain tidak ada pada kita, pendapatnya kita tak berterima, tapi kita hendaklah humility, kita hendaklah merendah diri. Maksud merendah diri, kita tahu di mana weaknesses kita, di mana kekuatan kita, dan kita tahu orang juga boleh memberi pendapat-pendapat yang baik. So saya telah cuba secara apa dia dalam masa berapa jam tadi, 1 jam 30 minit katanya, cuba menghuraikan apakah nilai-nilai etika yang baik untuk seorang sekretari, kenapa ini yang perlu, kenapa pegawai kerajaan perlu beretika, kerana kita ada accountability kepada rakyat. Duit itu duit rakyat, kita mesti pulang balik pada dia. So apabila yang kita kerja itu, kita hendaklah bekerja dengan nilai dan etika yang baik. So sebelum saya berhenti, izinkan saya baca apakah dia perbuatan yang tidak beretika dalam perkhidmatan awam, ya. Ini daripada kata-kata ketua kita, iaitu Setiausaha Negara, Ketua Setiausaha Negara yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Ahmad Saji Abdul Hamid. Katanya yang pertama, perbuatan yang tidak beretika ialah menerima rasuah, nepotism dan menggunakan pengaruh untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga. So kalau kita, ini sekretari tak banyaklah buat lulus lesen dan sebagainya. Kalau kita banyak apa dia bekerja, mempunyai kuasa untuk memberi baja, memberi permit, licenses dan sebagainya, jangan amalkan nepotism. Nepotism maksudnya kita lebih mengutamakan keluarga kita. Cari keluarga kita, mana lagi yang tak dapat tu. Kalau jadi duduk PSC, cari keluarga kita juga. Yang tak dapat kerja, bagi pada dia. Yang keduanya, bergiat dalam aktiviti yang menimbulkan pencanggahan kepentingan, misalnya melakukan tugas luar semasa masih berkhidmat dengan kerajaan. Kita tak boleh bekerja luar semasa kita sebagai kakilan kerajaan. Kita mesti mendapat permission dahulu, ya. Yang ketiganya, ini menyalahgunakan maklumat dalaman, misalnya untuk tujuan memberi keuntungan kepada keluarga dan rakan-rakan dalam pemberian kontrak atau dalam menguruskan pinjaman atau subsidi. Ada kalanya kita menjaga, ini rahsia jugalah sekretari, ya. Kalau kita baca, tengok apa dia quotation atau kontrak, orang submit kontrak untuk tender dan sebagainya, kita tak boleh beritahu rahsia ini kepada orang lain, keluarga dan sebagainya, atau untuk kepentingan diri, untuk beritahu, oh orang ni bagi quotation yang banyak ini, so you bagi ini sikit lah. Tak boleh. Menukarkan peraturan-peraturan atau menurunkan piawai untuk memberi advantage kepada diri sendiri atau pada ahli keluarga. Kalau dah kita ada kriteria, okey, dia ni memohon license, mesti ada ini. So mesti ikut itu. Jangan kerana sebab dia keluarga saya, tak apalah, dia tidak ada dokumen ni pun tak apa, boleh lulus. Dan akhirnya menyalahgunakan maklumat rasmi serta rahsia untuk kegunaan peribadi. Itu di antara kata-kata Tan Sri Ahmad Saji mengenai dengan perbuatan yang tidak beretika dan benar awam. So sebelum saya akhiri, kalau adalah silap salah saya semasa saya bercakap, memberi contoh dan sebagainya, minta maaf. Bukan tujuan saya untuk mengkritik, untuk mengata sesuatu yang buruk pada saudari, tapi itu kelemahan saya dan saya minta berbanyak-banyak maaf kerana kata-kata yang boleh menyinggung atau menghiris perasaan saudari. So sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Tuan Pengerusi kepada pihak BPSM kerana memberi peluang untuk saya untuk mampu berkongsi maklumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.